الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر عليك يسر ربي تمم بالخير نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh dan kita masih lagi kekal di dalam surau ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Ada dua ujian terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah memberikan banyaknya kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah datangkan dua ujian besar untuk umat akhir zaman ini yang tak pernah lagi diberikan ujian tersebut yang sebesar itu kepada umat-umat yang terdahulu. Satu, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang akan menyaksikan kiamat. Akan menyaksikan kiamat. Akan menyaksikan kiamat, maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan kiamat ini adalah yang betul-betul original kafir yang akan menyaksikan kiamat. Berbaki iman sebesar zarrah pun dia tidak akan melihat kiamat, tuan-tuan. Betul-betul kafir original. Nak cakap serendah-rendah iman tu, dia tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tahu. Tapi dia tak boleh nak cakap. Dia kata, kami percaya dengan perkataan itu, nenek moyang kami, ibu bapa, keluarga kami percaya dengan perkataan tersebut, dan kami yakin dan beriman dengan perkataan tersebut. Walaupun dia tak boleh nak tafsirkan maksudnya sekalipun, orang yang macam tu pun, orang yang macam itu pun tidak akan menyaksikan kiamat. Maksudnya orang yang betul-betul original kafir yang akan menyaksikan dahsyatnya kiamat tersebut. Dan yang kedua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang akan ditimpakan satu musibah fitnah terbesar, iaitu Dajjal. Dajjal ni, tuan-tuan, baru-baru ni dekat Facebook orang update tentang burger prosperity. Tuan-tuan makan ke burger prosperity? Tahulah kan, dia macam setiap tahun McDonald dia akan keluarkan satu burger prosperity. Lepas tu orang pun buat caption, dia datang lagi. Siapa yang boleh tahan ke apa kan, lah sekarang dengan suasana kita boycott dan sebagainya. Kemudian ada orang yang berpengaruh, dia buat satu menu prosperity juga, guna burger oblong. Oblong daripada Ramly Burger. Jadi ramailah cakap terima kasih sebab apa ni, kami boleh beralih daripada prosperity tu makan burger ni sebagainya lah. Tuan-tuan, kita tengok benda tu pun, sedikit tu pun kita dah tengok masyarakat kita terlalu terliur, tuan-tuan, dengan tekak ni. Dengan apa keinginan yang kita nak makan. Cuma saya bila melihat benda tu, tuan-tuan, kita boleh membayangkan dalam keadaan bila Dajjal nanti turun, dia datang nanti dalam keadaan dia boleh menunaikan semua impian dan juga keinginan kita. Dalam keadaan
dunia pada ketika itu memang terdesak dengan makanannya, dengan minumannya, tak ada tuan-tuan. Maka Dajjal boleh memberikan semuanya itu kepada kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan sihir yang hebat kepada Dajjal ini. Kalau nak dihidupkan arwah mak dan ayah kita pun, tunjuk kubur mana, Dajjal kata, kum, bangun tuan-tuan, mak dan ayah kita. Yang ketika itu adalah syaitan lah, bukan ibu bapa kita tuan-tuan. Dan dia boleh memberikan kemewahan, makanan dan apa segala kemahuan yang kita nak. Jadi tak peliklah tuan-tuan, bila kita tengok hari ini, sebenarnya tentang isu makanan ke craving ni, saya bukan jenis craving tuan-tuan. Ramai update craving ni. Saya apa benda boleh makan, makan lah. Tak ada nak craving apa semua. Craving sikit je update, craving sikit je update, macam-macam lah tuan-tuan kan. InsyaAllah tu sebagai permulaan. Sebab apa, tengok macam-macam sekarang ni. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam alam ini kita tanya siapa paling Allah redha, dalam alam ini jawapan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ujian yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul ini daripada awal kelahirannya hinggalah hari kewafatannya, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lulus dan cemerlang dengan kesemua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan kita mempelajari sirah, mengetahui sirah adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak jadikan Nabi ini sebagai contoh ikutan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam apa-apa segala aspek tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qudwah hasanah yang patut kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Tak banyak, sedikit yang kita ambil daripada sirah untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan seharian kita. Sirah Nabi, 53 tahun Nabi duduk di Mekah, 10 tahun Nabi duduk di Madinah. 53 campur 10, 63. Itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah pun nak habis dah. Kita dah nak habis dah membahaskan berkaitan kehidupan Nabi di Mekah. Sedar tak sedar tuan-tuan, kehidupan 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah kita nak habis dalam beberapa lagi sikit episod lah. Kemudian kita akan masuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sungguh pun di Madinah itu hanyalah 10 tahun berbanding dengan kehidupan di Mekah 53 tahun. Tuan-tuan bukalah mana-mana kitab sirah sekalipun, kehidupan Nabi di Madinah yang 10 tahun itu lagi banyak dibahaskan tuan-tuan, dan ianya lebih tebal. Kerana apa? Kerana di Madinah Nabi bukan sekadar Rasul, Nabi bukan sekadar pemimpin, dan Nabi juga adalah ketua negara, presiden negara Madinah pada ketika itu. Jadi banyaklah tuan-tuan fail-fail yang nak diuruskan, urusan pentadbiran, sibuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada yang sama juga terbabit dengan beberapa siri peperangan. Dalam masa yang sama juga syariat turun satu persatu, dan Nabi kena dakwah dan ajarkan kepada umat di Madinah pada ketika itu. Jadi sibuk tuan-tuan. Kita masih lagi bersama dengan Nabi pada akhir tahun. Waktu ni Nabi umur 52 tahun. Berbaki lagi setahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana orang-orang Islam daripada Madinah yang menerima Islam. Nabi dakwah kepada orang-orang luar, semuanya tolak dakwah Nabi.
kabilah ni tolak, kabilah ini tolak pada musim haji, tuan-tuan. Semuanya datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Cuma ada satu kemah. Kemah ini adalah datang daripada Yathrib, iaitu Madinah. Kemah inilah yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya mereka berbai'ah kepada Nabi pada perjanjian Aqabah. Kita dah cerita dah perjanjian Aqabah yang pertama, dan yang kedua datang lagi ramai, 70 orang. 70 orang taat setia kepada Nabi. Nabi pun hantar nakib-nakib daripada Mekah, antaranya Mus'ab bin Umar, Abdullah bin Ummi Maktum, untuk ajar kepada orang-orang Madinah, dakwah kepada orang-orang Madinah. Kita dah lihat juga bagaimana perjalanan dakwah Mus'ab bin Umar dan juga Abdullah bin Ummi Maktum waktu mereka sampai di Madinah. Dan ketika itulah kita lihat bagaimana ramainya orang yang masuk Islam. Nanti Nabi hijrah, hampir separuh daripada orang-orang Madinah, majoriti lah tuan-tuan, dah menerima Islam, masuk Islam. Nabi sampai, Nabi cukup gembira melihat suasana tersebut. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, ramainya tolak dakwah Nabi, ramainya yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di Madinah, Nabi cukup gembira. Sebab apa? Sebab ramainya yang sudah menerima Islam. Kemudian tuan-tuan, hari ini kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk berhijrah. Tuan-tuan, ini kisah hijrah lah. Kisah hijrah ni tiap-tiap tahun kita akan dengar tentang kisah hijrah. Cuma hari ini kita akan tengoklah beberapa poin yang penting yang kita tak tahu lagi untuk kita jadikan panduan dan juga ilmu pada hari ini, tuan-tuan, InsyaAllah. Pada tahun ke-13 kenabian, Allah izinkan sebahagian daripada sahabat untuk hijrah. Untuk hijrah. Rupa-rupanya Quraisy ni dia duduk di dalam Mekah, amalkan Islam pun dia tak mahu. Keluar daripada Mekah, sebarkan Islam pun dia tak mahu. Macam tu tuan-tuan. Dalam Mekah pun dia tak nak, luar Mekah pun dia tak nak. Sampai satu keadaan apabila Allah Subhanahu Wa Taala izinkan sebahagian para sahabat untuk keluar berhijrah, tuan-tuan. Sebahagiannya pada awal-awalnya ada yang ditangkap dan diseksa. Kebanyakannya yang keluar hijrah pada ketika itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan tak bawa harta, tuan-tuan. Cuma bawalah beberapa pakaian, makanan untuk dibawa keluar daripada Mekah. Pergi ke mana? Pergi ke Madinah, tuan-tuan. Kita pun boleh bayanglah hari ini, kalau arahan yang sama. Bila kita baca sirah, tuan-tuan, kita kena cuba bayangkan apa yang berlaku di dalam sirah ini dalam kehidupan kita. Andai katalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, sama tuan-tuan, sama ada, dan arahan itu diberikan kepada kita untuk hijrah, maka tuan-tuan boleh membayangkanlah rumah kita yang lagi sebulan, lagi 2 tahun nak habis bayar. Lepas tu kitchen cabinet pun baru renovate baru kan. Dah buat apa, island. Saya pun baru tahu island. Rupanya island tu saya ingat pulau ke apa. Rupanya dia ada satu, ialah binaan dekat tengah-tengah island rupanya kan. Saya tu tak payah buat island pun tak apa, letak je meja satu habis kita kan. Island yang baru buat, baru siap, dengan dapur gas yang canggih kan. Sekarang ni tak ada nampak api, tapi panas je, menggelegak benda tu. Tuan-tuan bayangkan benda tu. Peralatan di dalam rumah kita, TV, kereta kita, pekerjaan kita, apabila mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar hijrah, adakah kita bersedia untuk meninggalkan? Tuan-tuan tak boleh nak panggil lori, kemudian packing barang cepat, lagi seminggu lagi kita naik. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Quraisy kalau nampak, dia akan tangkap, penjara, seksa ataupun bunuh. Maka hijrah, tuan-tuan, mestilah sembunyi-sembunyi dan senyap-senyap. Maksudnya apa? Maksudnya bawa sekadarnya.
Bawa sekadarnya yang ada, pakaian sedikit, makanan sedikit untuk menyelamatkan agama kita, tuan-tuan. Dia tak boleh nak packing pinggan Arkopal ke, kan. Saya pernah pergi rumah pesakit saya. Saya tengok dekat rak dia tu selalu orang letak pinggan-pinggan kaca, tapi dia letak periuk-periuk jenama La Carset. Siapa tahu? Itulah. Saya tak apa pula periuk. Selalunya orang letak apa ni lah, orang letak pinggan-pinggan kan, yang kaca-kaca ni. Dah tu kawan saya kata, betul Fauzi, kamu tak tahu ni harga dia berapa ni. Sudik dia saja 100.5. Sudik, tuan-tuan, 100.5. Saya cakap, uish, lagi mahal. Kalau macam tu lapar lah, tuan-tuan. Nak beli pinggan mangkuk lagi mahal daripada beli lauk, kan. Maksudnya apa? Maksudnya kita komen harga barang apa semua naik, tapi kita punya persiapan nak masak tu canggih, tuan-tuan, kan. Rupanya baru saya tahu. Dan dia pun tak ada di Malaysia. Saya jumpa kedai dia dekat mana tu, dekat airport tu, Amik Sui ada kedai dia. Saya pun singgah lah. Betul lah, tuan-tuan, sudu dia pun saya tengok macam sudu mainan budak-budak nak main masak-masak tu, 100-200 harga dia, kan. Adakah kita bersedia untuk meninggalkan kesemua itu? Sahabat Rasulullah SAW pun begitu juga, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bayangkan, Nabi duduk padang pasir, duduk dalam kemah, jadi tak ada apa lain nak ditinggalkan. Tidak, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok beberapa orang sahabat yang keluar berhijrah, bagaimana keadaan dia. Antara kumpulan pertama yang keluar berhijrah, tuan-tuan, antaranya adalah Abu Salamah. Abu Salamah ni dapat diarahan daripada Nabi SAW, Allah membenarkan untuk keluar berhijrah. Maka Abu Salamah ni dia tak tunggu setahun dulu ke, dia tak tunggu dulu majlis APC dia ke, kan. Dia dapat arahan, terus laksanakan. Dan ketika itulah, tuan-tuan, mertuanya cuba menghalang dia. Maksudnya apa? Mak mertua dia cuba halang. Sebab apa? Dia ada anak perempuan dan cucunya. Dia kata dah tak boleh, kalau nak pergilah seorang-seorang. Kabilah sebelah Abu Salamah pun cakap begitu, kabilah sebelah Ummu Salamah pun cakap begitu. Mereka cuba halang daripada Abu Salamah pergi. Maka Abu Salamah kata, ini keputusan aku dan ini hak aku. Dia nak pergi juga, tuan-tuan. Bila dia nak pergi juga, maka terpisahlah Ummu Salamah, tuan-tuan. Ummu Salamah ni terpisah, duduk kekal di Mekah dalam satu tempoh yang lama, setahun, dalam keadaan dia meratapi, menangis. Kerana apa? Kerana tidak dibenarkan oleh keluarga dia untuk ikut suami dia. Jadi bila kabilah dia nampak Ummu Salamah ni sedih hari-hari, menangis hari-hari, kan, dia kata, tak apalah wahai Ummu Salamah, kalau kau nak ikut suami kamu, kami benarkan, pergilah. Adakah kamu nak berhijrah seorang-seorang? Ya, aku nak berhijrah seorang-seorang. Maka dibenarkanlah Ummu Salamah ini untuk keluar berhijrah seorang diri, tuan-tuan. Bayangkan, seorang-seorang. Kita nak pergi makan pun nak berteman, semua benda nak berteman. Ummu Salamah ni pergi seorang-seorang dalam keadaan, tuan-tuan boleh bayangkanlah jauh perjalanan tu, tuan-tuan. Kita pergi umrah pun, daripada Mekah nak pergi Madinah pun, duduk dalam bas aircon pun dah sakit-sakit badan dah. Tidur bangun tak sampai lagi tidur balik. Tuan-tuan bayangkan, Ummu Salamah pergi dalam ketika itu 500 km jauhnya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkanlah, berjalan kaki dan sebagainya, kalau ada boleh naik unta dan sebagainya, kan. Pergilah Ummu Salamah ini sampai di satu kawasan iaitu Tan'im. Sampai di Tan'im, dia berjumpa dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Uthman bin Abi Talhah. Dialah yang membawa Ummu Salamah ini sampai di Quba. Kerana apa? Kerana di situlah adanya Abu Salamah. Maka duduklah suami isteri ini kembali bersama di mana? Di Madinah pada ketika itulah. Kemudian Ummu Salamah ni, tuan-tuan, dia ada kisah dia. Apabila Abu Salamah ini mati syahid,
Abu Salamah ni mati syahid waktu peperangan Uhud. Waktu peperangan Uhud ini Nabi bagi tahu kepada Ummu Salamah bahawa sesungguhnya sebutlah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya diajar kepada Ummu Salamah ini sebut perkataan tersebut sekiranya ditimpa musibah. Ya Allah, berikanlah aku pahala daripada musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka Nabi kata, wahai Ummu Salamah, Allah akan gantikan kamu dengan yang lebih baik lagi daripada ini. Maka Ummu Salamah kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak jumpa dah mana-mana lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tuan-tuan, orang perempuan ni kalau dia boleh sebut perkataan macam tu, tak jumpa dah mana lelaki yang lebih baik lagi daripada suami saya. Maknanya lelaki tu memang cukup baik lah, markah penuh lah. Maksudnya pinggan isteri dia pun dia basuh kan. Macam mana dia boleh basuh pinggan dekat apa ni, dekat surau Al-Kausar, macam tu juga dia boleh basuh pinggan dekat rumah. Macam mana dia boleh bancuh teh dekat surau Al-Kausar, dekat rumah pun dia bancuh teh dekat untuk keluarga dan isteri. Ini memang markah penuh lah. Jenis kalau kain pelekat tu jatuh bergulung, kain pelekat tu dia boleh angkat sendiri. Dia tak biarkan bergulung elok, nanti isteri yang sauk pergi masuk dalam mesin basuh. Kan? Maksudnya kalau isteri ni dia boleh sebut perkataan ini, dah tak jumpa dah mana yang lebih baik lagi dah daripada suami aku, maka lelaki itu cukup beruntung lah tuan-tuan. Macam Nabi lah tuan-tuan. Macam Nabi SAW lah di hati isteri dia, orang perempuan ni. Jadi bila Nabi kata Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, jadi maka para sahabat semua faham bahawa sesungguhnya selepas itu Rasulullah SAW akan berkahwin dengan Ummu Salamah. Maksudnya betul lah tuan-tuan, Allah gantikan yang lebih baik, iaitu Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, antara sahabat yang berhijrah, pengarang kitab kita masukkan beberapa nama, antaranya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni dia orang luar daripada Mekah. Dia datang ke Mekah. Dia orang Arab tapi dia bukan orang Mekah. Dia datang ke Mekah. Rupa paras dia tak seperti macam orang Mekah, sampai orang kata dia ni orang Rom. Orang Rom dengan rupa dia, dengan rambut dia sekian-sekian. Dia datang ke Mekah sebelum Islam ni lagi. Dia datang ke Mekah dalam keadaan dia tidak mempunyai harta. Dia pandai berniaga. Modal kecil-kecil dulu berniaga lah, sikit-sikit tepi jalan, lepas tu naik maju dan sebagainya. Dan dia menjadi salah seorang jutawan Mekah. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi. Dia ni Islam. Waktu dia nak hijrah tuan-tuan, dia pergi seorang-seorang keluar daripada rumah dia, dah nak sampai dah pinggir Mekah atas bukit. Waktu itu dia perasan orang-orang Quraisy ini datang nak kejar dia. Datang nak kejar dia. Suhaib Ar-Rumi toleh ke belakang, dia pun ambil panah dia. Dia kata, ni kalau aku panah ni, tak 2-3 orang ni mesti kena. Maka ketika itu Suhaib Ar-Rumi kata, apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak? Aku dah nak keluar dah ni, apa yang kamu nak lagi ni? Kemudian orang-orang Quraisy ni kata, Suhaib, dulu kamu datang ke Mekah ni dalam keadaan engkau sehelai sepinggang. Kamu datang, kamu pandai berniaga dan sebagainya. Sekarang kamu nak ambil harta Mekah pula bawa keluar. Tuan-tuan, sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Dia pandai berniaga, dia berjual beli, usaha dia. Tak ada kena-mengena dengan harta Mekah dan sebagainya. Memang usaha dia. Punyalah Quraisy ni, dia tak malu. Dia cakap dengan Suhaib, kamu nak bawa pula harta-harta daripada Mekah ni, nak bawa keluar. Maka Suhaib Ar-Rumi pun kata, kalaulah aku, tuan-tuan, keputusan dia ambil masa tu juga. Kalaulah aku bagi ke semua harta-harta aku yang dekat rumah sekarang ni, adakah kamu akan melepaskan aku dan membiarkan aku keluar hijrah? Tuan-tuan, kawan kita kata dengan kita lah, ambil lah apa yang dekat dalam rumah aku tu. Kita tahu dia orang kaya. Ambil lah apa kat rumah dia, kat rumah aku tu, lepaskan aku. Yang penting aku dapat keluar berhijrah.
Tuan-tuan, tak malunya Quraisy Mekah ni dia setuju. Dia kata, okey, kami lepaskan kamu. Maka berlari-larilah Quraisy ni, sebahagiannya pergi ke rumah Suhaib Ar-Rumi, ambil apa saja harta yang berada di rumah dia. Bila Nabi SAW berjumpa dengan Suhaib Ar-Rumi ini, Nabi kata, telah beruntungnya perniagaan kamu wahai Suhaib, telah beruntungnya perniagaan kamu wahai Suhaib, telah untungnya perniagaan kamu wahai Suhaib. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang Suhaib Ar-Rumi ni buat. Dia biarkan ke semua orang ambil harta-harta dia, asalkan dia boleh dapat duduk di Madinah, hijrah di Madinah. Tuan-tuan, siapa dia? Suhaib Ar-Rumi. Seterusnya, kisah penghijrahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisah Umar Al-Khattab ini dia hijrah bersama dengan Iyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham ibn As. Tuan-tuan, dalam kisah ini sebenarnya ada berbagai pandangan, tuan-tuan, tentang penghijrahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Antaranya, dalam kisah yang dinukilkan menyatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar ini berhijrah dalam keadaan terang-terangan. Masyhurlah, tuan-tuan, kisah itu. Sayyidina Umar hijrah terang-terangan. Waktu dia nak hijrah, dia pergi ke Kaabah, tawaf, kemudian dia solat di hijr makam Ibrahim tersebut. Kemudian diumumkan siapa-siapa yang nak isteri dia menjadi balu, anak dia menjadi yatim, maka tunggu aku dekat jalan-jalan sekian. Tuan-tuan, jalan-jalan sekian. Okay. Cuma saya nak bawa dekat sini tentang kisah hijrah Sayyidina Umar, tentang riwayat tersebut. Kalau nak dibandingkan, tuan-tuan, kisah ini yang dinukilkan di dalam kitab para ulama, antaranya daripada Ibnu Asakir, dicerita yang seperti yang saya ceritakan tadi. Umar keluar dalam keadaan berani, menyatakan bahawa dia nak berhijrah. Kalau berani, tunggu dekat tempat-tempat sekian, tuan-tuan. Dalam riwayat yang seterusnya, hujah daripada Ibnu Hisham bagi tahu bahawasanya Umar ini dia hijrah. Waktu dia sampai dekat Madinah itu, tuan-tuan, dia bersama lebih kurang dalam 20 orang sahabat. 20 orang sahabat. Maksudnya apa? Hijrah itu berasingan, dalam perjalanan mereka berjumpa, bergabung, kemudian pergi ke Madinah bersama-sama. Cuma dalam riwayat ini menunjukkan bahawa Sayyidina Umar ni memang dia seorang yang tegas, berani, dan dia fizikalnya juga gagah, tuan-tuan. Dia lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Cuma dalam keadaan tersebut, sebenarnya Sayyidina Umar ini dia berhijrah dalam keadaan diam-diam. Diam-diam. Sebab apa? Sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar dia tidak membuat satu perkara yang terburu-buru. Jadi dia berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Kalau nak cakap Sayyidina Umar lagi berani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling berani. Cuma dekat sini nak bagi tahu bahawa sesungguhnya walaupun kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita dah tawakal, tapi kita kena ada usaha untuk Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberi pertolongan kepada kita. Maksudnya kita tahu kolam tu dalam. Kan? Kita nak seberang sungai itu dalam. Kita pun tawakal kepada Allah dalam keadaan kita tak pakai life jacket ke, kita tak pergi letak tali. Aku tawakal dengan Allah, beraninya, tanpa ada usaha. Maka di situ kita melihat bahawa sesungguhnya kisah tersebut Sayyidina Umar ini pergi dalam keadaan seorang-seorang diri berhijrah adalah tidak berapa tepat. Kerana Sayyidina Umar dalam keadaan dia sampai di Madinah itu, dia bergabung dengan beberapa orang sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar adalah seorang yang mempunyai perancangan, bukannya berani melulu sebagaimana yang digambarkan selama ini.
Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Saidina Umar ini dia pergi keadaan tidak melulu. Sebab apa? Sebab nanti Saidina Umar dengan Iyash ini, waktu dalam hijrah tersebut, Iyash ini didatangi oleh siapa? Abu Jahal dan Al-Haris. Kalaulah benar Saidina Umar ini seorang yang berani dan yang gagah, seperti yang disebutkan, siapa-siapa yang nak isteri dia menjadi balu, anak dia yatim, maka Saidina Umar lah yang akan mendahului untuk membunuh Abu Jahal. Waktu Abu Jahal datang memujuk Iyash bin Abi Rabi'ah dengan tuduhan mengatakan bahawa ayat ibu kepada Iyash ini, mak dia itu ada hubungan dengan lelaki yang lain, maka Iyash tak sampai hati, dia nak balik ke Mekah. Sebab apa? Sebab apa? Ibu dia tuan-tuan, dia nak selamatkan ibu dia, walhal itu adalah tipu muslihat Abu Jahal semata-mata untuk menangkap Iyash, dan Iyash akhirnya diikat dan dibawa pulang ke Mekah dan tidak dibenarkan hijrah tuan-tuan. Itu antara beberapa pendapat lah. Beberapa pendapat, semua saya nak highlightkan di sini tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang kita nak cerita dan nak highlightkan. Riwayat itu dituliskan tuan-tuan, cuma dia punya sanadnya itu tidak bersambung. Jadi kisah itu tidak berapa kukuh, cuma ada dinukilkan di dalam kitab oleh Ibnu Asakir. Tapi bila kita tengok hujah-hujah daripada kisah sirah daripada yang lain yang lebih tepat, kita melihat bahawa sesungguhnya Umar sebenarnya berhijrah dalam keadaan dia bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan, bila sahabat semua dah keluar berhijrah sedikit demi sedikit, dan ramainya yang keluar berhijrah ini tuan-tuan, ketika itulah Quraisy bermesyuarat. Di mana? Di Darul Nadwah. Di Darul Nadwah inilah, Darul Nadwah ini sejak zaman Qusay bin Kilab. Sejak zaman Qusay bin Kilab, kalau ada keputusan yang besar, mesyuarat yang besar, mereka akan buat di Darul Nadwah. Mereka pun berbincang. Mereka kata, kita tak boleh benarkan Muhammad, sahabat-sahabat dia keluar hijrah. Sebab apa? Mereka pergi ke Madinah. Madinah ini laluan utama orang-orang Mekah untuk berdagang ke Syam. Nanti kalau Madinah ini semuanya terima Islam, maka kalau kita nak pergi, kita akan disekat, kita tidak akan dibenarkan. Kemudian mereka bermesyuarat tuan-tuan. Antaranya adalah Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Syaibah dan Utbah, Nadar bin Haris, Abdul Bukhari bin Hisham dan Umayyah bin Khalaf. Pemimpin-pemimpin ini bermesyuarat. Ada yang cadangkan, kita buang je lah negeri Muhammad ni. Tak boleh buang negeri Muhammad ni. Sebab apa? Orang semua suka dengan dia. Dia cakap elok. Dia ni, orang kata kalau siapa-siapa sembang dengan Nabi, semua kata Nabi baik. Tuan-tuan, Quraisy pun mengaku bahawasanya Muhammad ini baik. Tak boleh nak kata dia ni orang tak suka ke, tak boleh. Sebab dia memang baik. Quraisy sendiri mengaku, kan kalau dia keluar, dia sebarkan lagi ramailah orang Islam. Kalau macam tu, kita tangkap, kita penjarakan seumur hidup pun tak boleh juga tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tangkap penjara seumur hidup, nanti yang pergi hijrah di Madinah, orang Islam bertambah ramai, jumlah dia mereka lebih ramai, mereka akan tuntut bela untuk membebaskan Muhammad. Tak apalah, Abu Jahal kata kita bunuh dia. Bunuh pun tak boleh. Sebab apa? Bani Hashim, Bani Muttalib, dia akan menuntut bela. Zaman Arab dulu tuan-tuan, kabilah-kabilah ini walaupun bukan Islam, tak sealiran, tapi mereka daripada sudut kekeluargaan mereka, kabilah mereka akan tuntut bela. Walaupun Nabi itu adalah Islam dan mereka tidak Islam, mereka akan tuntut bela. Tak boleh bunuh, nanti Bani Hashim akan tuntut bela. Kata Abu Jahal, kita bunuh Muhammad tapi bunuh ramai-ramai. Maksudnya setiap kabilah hantar seorang wakil pemuda yang gagah untuk sama-sama membenamkan pisau ataupun pedang ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serentak.
maka tak boleh nak dipastikan siapa yang bunuh, sebab bunuh ni ramai-ramai. Maka bila bunuh ramai-ramai, Bani Hashim tak dapat nak tuntut darah kepada pembunuh tersebut, sebab yang bunuh ni ramai. Maka bayaran diat akan diberikan secara beramai-ramai. Maksudnya kabilah ni ambil sikit, kabilah ni ambil sikit, bayar tebusan hutang darah kepada keluarga Bani Hashim ini. Jadi kita buat macam tu, tuan-tuan. Akhirnya pada pagi tersebut, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril untuk bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Quraisy dah rancang dan sebagainya, dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan Nabi untuk keluar hijrah. Tuan-tuan, Nabi ini dah sampai hujung, baru Allah dah sampai hujung-hujung, tuan-tuan, baru Allah datangkan pertolongan. Nabi nak hijrah tak boleh lagi, sebab apa? Belum mendapat arahan Allah. Waktu Quraisy datang nak buat perancangan membunuh Nabi, akhirnya Allah baru izinkan Nabi untuk keluar hijrah. Dah hujung sangat, tuan-tuan, baru Allah izinkan Nabi untuk keluar hijrah. Ujian Nabi SAW, dan Nabi pesan pada malam tersebut jangan tidur di tempat yang kebiasaan. Paginya itu, tuan-tuan, Rasulullah mendatangi Abu Bakar, pergi ke rumah Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar, saya sambung sikit lagi. Pergi ke rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, siapa ada di rumah? Tak ada, cuma ada isteri dan anak-anakku. Kemudian Nabi bagi tahu, ya wahai Abu Bakar, ada berita besar. Ada berita besar, Allah izinkan aku untuk hijrah. Tuan-tuan, Allah izinkan aku untuk hijrah. Ketika itulah Abu Bakar kata, as-suhbata ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjadi peneman kamu, wahai Rasulullah. Ketika itulah Nabi kata, as-suhbah, kamulah yang akan menemankan aku. Tuan-tuan, memang Nabi nak ajak Abu Bakar teman untuk keluar hijrah, tuan-tuan. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dengan Abu Bakar yang kita akan keluar untuk hijrah, tuan-tuan. Apa yang berlaku di kalangan Quraisy? Orang-orang Mekah ini dah kumpulkan dah sebahagian pemuda setiap kabilah untuk membunuh Nabi. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan, 11 orang daripada pimpinan-pimpinan Quraisy pun ikut sama. Selalunya kalau nak hantar bantuan, misi bantuan ke apa, tuan-tuan, ke Kosovo ke apa ke, bagi ni lah askar-askar je lah nak buat mission tu. Tapi Quraisy ini, pimpinan Quraisy punyalah dia nak yakinkan, tuan-tuan, dia pun ikut sama. Patutnya yang pimpinan ni tunggulah dekat bilik aircon kan, tuan-tuan, biar dengar berita macam mana, dah bunuh ke belum, okey dah, good. Ini tak, Abu Jahal bersama dengan 11 orang pimpinan lain pun pergi sama-sama ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut kepung dan sebagainya. Nak pastikan betul-betul Muhammad ini mati pada malam tersebut. Waktu dalam kepungan itulah, tuan-tuan, mereka biarkan dahulu Muhammad tidur sebentar. Dalam beberapa ketika baru mereka nak masuk. Waktu itulah, tuan-tuan, apa yang berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat Ali bin Abi Talib, wahai Ali, ini adalah kemuncak akhlak Nabi yang paling tinggi, tuan-tuan, yang tak masuk akal, yang dah tak wujud lagi di dalam masyarakat kita. Apa dia, tuan-tuan? Nabi kata, wahai Ali, dekat rumah aku ni ada sudut ni harta-harta amanah orang-orang daripada Mekah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya orang-orang Mekah nak simpan barang berharga, dia tak simpan dalam rumah dia. Sebab apa? Isteri pun curi duit suami, suami pun curi duit gelang isteri, anak pun curi duit mak dan ayah. Jadi nak simpan rumah tak selamat. Nak simpan dekat mana? Paling selamat dekat rumah Nabi. Maka, ya Rasulullah, kami nak pergi sekian-sekian, simpanlah ni, saya punya kotak gelang emas ke dekat rumah tuan. Sebab apa? Nak simpan dekat rumah tak selamat. Jadi banyaknya, tuan-tuan, Nabi bagi tahu dekat Ali, ini harta fulan bin fulan, ni harta fulan bin fulan, rumah dia dekat sekian-sekian, nanti pulangkan semula kepada dia. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu perkara tersebut. Orang semua yakin bahawa Nabi ini adalah Al-Amin, amanah.
bukan sebelum menjadi Nabi. Sejak Nabi remaja lagi, Mekah, Quraisy ni mengiktiraf Nabi sebagai orang yang amanah. Jadi bila dalam peristiwa tersebut yang mengelilingi itu tuan-tuan, pembunuh-pembunuh itu semua, ada sebahagiannya hartanya disimpan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi tak masuk akal tuan-tuan. Lagi tak masuk akal. Sebab apa? Patutnya Nabi kata apa? Patutnya Nabi, aku bawa sekali ni barang-barang ni, padan muka kan, nak bunuh aku kan. Itu yang sepatutnya tuan-tuan. Itu yang sepatutnya. Nabi kata apa? Pulangkan kepada hak mereka yang sepatutnya. Abu Jahal buat apa? Abu Jahal duduk di luar rumah, keliling rumah Nabi, sambil bongkak dan menyatakan perkataan-perkataan yang menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal kata apa? Mana dia dakwaan Nabi yang kita ini akan disiksa, akan dicampakkan ke dalam neraka? Mana dakwaan Nabi? Mana dakwaan Muhammad? Hari ini dia yang akan mati dulu. Dia akan dibunuh pada malam ini. Abu Jahal tuan-tuan Abu Jahal. Dia bunuh ni dia tak ada apa-apa. Dia tak ada ihsan punya Abu Jahal ni. Sebab itulah digelarkan oleh Nabi Fir'aun umat ini. Siapa dia? Abu Jahal. Kemudian Nabi SAW siap. Nabi keluar kat mana tuan-tuan? Pintu belakang ke Nabi menyorok dulu ke? Tidak tuan-tuan. Nabi menggunakan pintu hadapan. Nabi boleh je angkat tangan doa kepada Allah, ya Allah turunkan Burak. Naik Burak, lari teruslah tuan-tuan. Ya Allah hantarkanlah para malaikat untuk meranapkan semua orang yang nak membunuh aku ini. Tidak tuan-tuan. Nabi keluar daripada pintu hadapan. Nabi membacakan surah Yasin ayat yang ke-9 sampai ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat tersebut tuan-tuan, maka semuanya ketiduran. Ada satu kisah tuan-tuan, saya selit sikit. Ada orang guna ayat ni kalau lalu Roblox. Dia tak nak polis tu nampak dia, alamak. Polis kan dia duduk kat pokok untuk roja kan, yang kalau tak pakai tali pinggang ke tak pakai tali pinggang kan, alamak terlepas pula. Depan tu Roblox yang betul. Dia pun waja'alna min baini aydihim. Supaya apa? Supaya orang tu tak ternampak dia ke apa, lepas kan. Itu tak boleh tuan-tuan. Itu menyalahgunakan ayat Quran untuk tujuan yang sebaliknya. Okay tuan-tuan kita selingan saja. Kemudian Nabi baca, Nabi pun keluar, semua dalam keadaan lemah longlai, tak buat apa-apa tuan-tuan. Yang mana pahlawan yang gagah, pegang senjata dan sebagainya, semuanya ketiduran. Nabi keluar, Nabi tengok muka seorang-seorang orang-orang Mekah yang nak membunuh Nabi. Tuan-tuan, Nabi tengok seorang-seorang. Nabi tidak mengapa-apakan mereka. Tak ada Nabi pergi ambil pisau, parang dia, Nabi toreh kat muka masing-masing. Tak ada tuan-tuan. Nabi tak buat pun perkara tersebut. Cuma Nabi ambil pasir, Nabi taburkan kepada mereka untuk bagi tahu tadi Muhammad lalu di hadapan kamu, tapi Muhammad tidak pun mengapa-ngapakan kamu. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan Dahsyat. Kita ni kalau orang tu jahat dengan kita, memang kita balaslah jahat tuan-tuan. Tapi kalau orang tu jahat dengan kita, kita boleh buat baik dengan orang tu tuan-tuan. Itu markah penuh lah tuan-tuan. Markah penuh. Dia, kita tahu dia macam-macam sebut tentang kita. Dalam keadaan dia susah, kita boleh berikan pertolongan kepada dia, maka itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah lama dah ditinggalkan oleh umat ini tuan-tuan. Kemudian Nabi pergi keluar ikut pintu hadapan. Kemudian Nabi pergi menuju ke rumah Abu Bakar. Dan insya-Allah kita akan sambung tuan-tuan. Kita akan lihat bagaimana strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada hijrah. Macam mana Nabi terus pergi ke Madinah, ke Nabi menyorok dulu ke, Nabi ikut jalan lain ke, apa yang berlaku, apa kesusahan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semua tu kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Asbab daripada kita mendengar sirah Nabi SAW, Allah wujudkan rasa cinta kepada kita terhadap Nabi, dan Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para Nabi dan para Rasul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami, ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.